Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran surah Yunus, juzuk yang ke-11, ayat yang ke-87. Ayat 87, tafsir pimpinan, muka surat 398. 398. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Ini adalah merupakan kisah yang keempat tentang Nabi Musa dan Fir'aun di dalam surah ini, surah Yunus. Dalam surah Yunus ini kisah yang keempat. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan teruskan perbincangan kita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun. Wa qala Musa rabbana wa auhayna ila Musa wa akhihi. Dan setelah itu kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Nabi Harun. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada dua orang Nabi ini supaya apa? Hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu. Jadi ini dipanggil sebab persiapan. Ada katanya rumah dia ada dah, tapi arahan di sini supaya buat arahan apa ni? Setelah Nabi Musa tes pemuda-pemuda yang beriman dalam ayat yang lepas, kan, pemuda ini pun sudah setuju bahawa mereka alallahi tawakkalna, mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka telah berdoa dengan doa yang Allah SWT sebut kepada kita. Kita dah baca dah dalam sini yang lepas. Apakah doa para mukmin? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Satu, jangan jadikan kami ni fitnah ataupun dijadi bahan fitnah
ujian yang dibuat oleh kaum kafir. Doa yang kedua, wa najjina minal qaumil kafirin, dan lepaskan kami dengan rahmat Engkau ya Allah daripada ancaman kaum kafir. Bila selesai gini, maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa AS, wa auhayna ila Musa wa akhi Harun, supaya hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menjadi kediaman. Jadi katanya, para ulama kata tabawu al-buyut, ambil tempat tinggal, tempat kediaman. Sebab apa? Mereka sekarang ni sudah sampai ke peringkat kemuncak ancaman Fir'aun, kan? Jadi rumah-rumah di sini, dari khemah ataupun bentuk-bentuk yang senang untuk kalau nak berpindah, nak lari, boleh dibawa lari. Ini dalam kitab tafsir Ibn Ashur, dia kata falladhi yazhar, rumah dia ada dah asli ni, tapi hak ni kita buat satu penempatan baru untuk kelompok kita ni, kelompok orang yang beriman yang di bawah ancaman ni mudah. Kalau kita kata berangkat, tinggal tempat ni, tinggal tempat ni. Itu arahan yang pertama, supaya buat tempat kediaman. Kalau kita agak macam camp lah. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya buat camp, tempat tinggal yang baru untuk mudah kita nak berangkat ataupun kalau kita katalah lari lah, senang. Apabila Fir'aun ancam, senang kita nak pergi, kan? Dan waj'alu buyutakum qiblah. Ini arahan yang kedua. Dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat solat. Qiblah itu maknanya tempat kamu solat. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan waj'alu masakinakum masajid. Jadikan rumah kamu itu masjid. Mana kalau kita buat masjid berkumpul banyak ramai-ramai, tidak ada masa lagi. Jadi kita buatlah kelompok kecil-kecil. Wa aqimus salah, dan tunaikanlah, dirikanlah solat di dalamnya, dalam rumah yang kamu bina tadi. Mana kena ada solat, jangan tak solat. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Jadi dalam ayat ini banyaklah dia punya, orang panggil cerita-cerita dia. Para jemaah sekalian, jadi apabila pemuda-pemuda ni sudah bersedia untuk menggalas tugas, maka mereka akan berdepan dengan Fir'aun. Mereka akan berdepan dengan ancaman-ancaman yang cukup menakutkan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka supaya ambil masjid, tempat ibadat yang sementara. Kalau kita buat di bandar besar ni, boleh jadi tentera Fir'aun akan datang, ganyang kita, lanyak kita, maka jangan pergi sana. Kita solat di tempat kita sekarang ni. Allahu Akbar. Di sini kata di para ulama, wastambatal ulama. Tanda tuan-tuan, ini ayat ini ada kaitan dengan kita di zaman musim PKP ni. Wastambatal ulama, para ulama tafsir, ulama fiqh juga telah membuat istimbat daripada ayat ini bahawa harus kita solat, menunaikan solat di rumah kita apabila ada keuzuran. Apabila ada keuzuran, maknanya kita sepatutnya bila dengar azan tak boleh solat di rumah, orang laki-laki kena pergi masjid. Tapi bila berlaku beberapa keuzuran, maka diberi kebenaran. Di antara keuzuran itu tanda uzur-uzur annal ma'zur, keuzuran yang dibenarkan untuk tidak pergi berjamaah itu siapa? Di antaranya kerana ketakutan, takut.
maka bolehlah kita tak pergi Jumaat dan juga solat Jumaat. Di antara uzur itu kal marad, yang pertama sakit. Sakit yang menyusahkan kita nak pergi ke masjid. Satu. Ataupun doktor kata kamu jangan banyak berjalan. Boleh jadi menimbulkan, melambatkan sakit ataupun menambahkan kesakitan. Itu mana keuzuran. Maka di sini ulama semasa hari ini pula mengambil pendekatan bahawa kalau berkumpul di masjid nanti membawa penyakit, merebaknya penyakit, berjangkit, maka mereka istinbat juga mengatakan boleh tidak pergi masjid. Bukan cakap boleh, dilarang pergi masjid. Cuma kena penilaian tentang larangan tu kena update sentiasa lah. Jangan larang sekali pakai larang terus. Kita kena kajilah berapa masjid dah menjadi kluster penyakit ini tersebar. Jadi kalau tidak ada, maka peraturan-peraturan itu mesti dilanggar. Bukan tak boleh pergi masjid, tetapi mesti ada SOP yang tersendiri yang kita nak. Jadi kalau kita lockdown sekat terus, ini pun satu perkara yang perlu dimuhasabah. Di antara keuzurannya takut kepada orang zalim akan rampas harta kita ataupun akan pukul kita. Contohnya, kalau kita keluar rumah, orang akan pukul. Di antara lagi, menariknya di antara lagi yang disebut oleh para ulama ni, kalau peminta hutang ada duduk tunggu tengah jalan. Kita nak keluar rumah, dia duduk tunggu nak minta hutang. Kita nak bayar tak ada duit. Itu pun uzur. Di antara keuzurannya, hujan yang lebat, berseluk yang berlumpur, kita nak pergi berbahaya, itu di antara keuzuran. Maka timbul lagi soalan menarik juga dalam kitab Al-Tafsir Al-Munir ni, dia bahas tentang fiqh. Hasil daripada khilaf ulama di sini, solat tarawih di rumah afdal ke di masjid? Mazhab Imam Malik, Abu Yusuf dan sebahagian ulama Syafi'i kata afdal kita solat di rumah kalau kita ada kemampuan. Maknanya kita ni hafal Quran, baik kita solat di rumah kita. Menghidupkan sebagaimana kata dalam hadis Bukhari, ini riwayat oleh Imam Bukhari, fa'alaikum bis salati fi buyutikum, hendaklah kamu solat sunat di rumah kamu, kerana sebaik-baik solat sunat itu di rumah, kecuali solat fardu maka baik di masjid. Tapi ramai para ulama mengatakan solat berjamaah di masjid itu afdal, kerana Nabi SAW pernah solat berjamaah tarawih di masjid, kan? Cuma Nabi tak berani nak teruskan solat di masjid itu, takut difardukan. Jadi alhamdulillah, ini di antara perbincangan para ulama. Jadi dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel, oleh kerana dia takut daripada ancaman Fir'aun yang tidak, maka mereka diberi arahan supaya bina satu penempatan dan solatlah di situ. Allahu Akbar. Walaupun Bani Israel dia kena solat di masjid, kan, di kanisah, di tempat-tempat ibadat, tapi dalam masalah kezaliman ni, tekanan Fir'aun, solatlah di rumah kamu, iaitu di tempat penempatan ataupun kediaman kamu. Ini perbincangan kita, alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian apabila sudah berlaku sedemikian, Allah bagi tahu kepada Nabi Musa dan pengikutnya supaya membuat persiapan. Buat persiapan. Perlawanan dengan Fir'aun sudah berlawan. Mukjizat telah ditunjuk. Tapi dia masih lagi degil kerah kepala. Tak dengar kata orang. Tak dengar kata, kerah kepala. Maka Nabi Musa telah masuk kepada satu lagi episod, dia panggil sudah tamat tempoh bertenang, tempoh bersabar, tempoh kita kata gaya ataupun dakwah secara damai. Bila sudah tamat tempoh dengan syarat-syarat dia, maka Nabi Musa pun mula berdoa. Tengok doa Nabi Musa.
وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam hidup dunia ini. Jadi para ulama kata, Musa bagi tahu, menyebut kepada Allah Azza wa Jalla bahawa puak-puak Fir'aun dengan pengikut dia ni telah mendapat kemewahan. Bila dapat kemewahan, maka inilah yang menjadi sebab mereka tak mau tunduk pada Musa. Dia kata apa? Dia kata Nabi Musa miskin, anak pungut, tak ada kekayaan, tak layak untuk nak berlawan dengan dia. Jadi ya Rabbi ya Karim, ialah biasalah kebiasaan orang-orang yang punya kemewahan, mempunyai kedudukan ini, mereka akan sombong, menggunakan kedudukan untuk menyekat dakwah Nabi Musa AS. Maka Musa kata, ya Rabbi, mereka ada semua. Mereka telah memiliki kekayaan, memiliki segala kekuasaan atas muka dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Allahu Akbar. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu, disebabkan kekufuran mereka. Musa kata, Rabbana, engkau telah beri kepada Fir'aun segala perhiasan dan amwal kerana nak kemewahan yang menyebabkan kelalaian dan kelaraan dan kesombongan mereka, supaya engkau uji mereka, engkau nak sesatkan mereka, engkau nak pesongkan mereka daripada mengikuti agamamu, uqubatan minka, sebagai hukuman daripada Allah kepada puak-puak yang telah sombong, angkuh, takabur, kata orang samsing, macam-macam ada kan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, para jemaah sekalian, bahawa Fir'aun telah memiliki segala perkara. Sombong ada. Dan Nabi Musa AS telah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa Fir'aun tidak akan beriman. Ini syarat. Para jemaah sekalian, nuktah ini sangat penting. Nuktah ini sangat penting. Sebelum Nabi Musa berdoa kebinasaan Fir'aun, Nabi Musa telah beritahu sebab-sebab, kriteria ataupun ciri-ciri kekufuran Fir'aun ini tidak akan berubah, tidak akan berganjak, mana mereka akan tetap juga kafir. Kesombongan mereka telah melampau, mereka tidak akan tunduk kepada kebenaran. Pada ketika itu barulah Nabi Musa berdoa. Tengok doa Nabi Musa. Rabbana tmis ala amwalihim. Allahu Akbar. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Kaya sangat, tapi sombong. Itmis ala amwalihim, binasakan harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan matrikanlah, cokkanlah di atas hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Allahu Akbar. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. Ini para jemaah sekalian, kata di para ulama kita, syarat nak berdoa kepada orang, ke atas orang kafir ini ada. Dalam ayat lain kan timbul muskil di sini bahawa bagaimana Nabi Musa
dan Nabi yang lain boleh mendoakan kebinasaan kaum dia. Bagaimana? Sedangkan mereka diarahkan supaya berdakwah, mengajak kaumnya masuk Islam. Tiba-tiba Nabi Musa doa. Kita kena belajar dari sudut sunnah ini. Bila kita boleh berdoa kepada orang yang menentang Islam? Bila? Fal jawabu, jawab dia, tidak boleh seseorang itu mendoakan kebinasaan mana-mana orang kecuali dengan beberapa syarat. Tanda. Syarat yang pertama, Nabi Musa telah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Kan Nabi Musa di awal ayat dia kata, engkau telah beri kepada Firaun kemewahan yang besar, kan? Maka Allah Ta'ala bagi keizinan kepada Musa, bolehlah Musa, sudah cukup dah masa bertenang, masa bersabar, jalankan. Yang kedua, wa'lam annahu laisa fihim man yu'min. Allah Ta'ala memberi maklum kepada Musa bahawa tidak ada lagi di kalangan pengikut Firaun dan kuncu-kuncunya yang akan beriman. Sebab dalam ayat lepas kita dah bincang tentang telah beriman kepada Nabi Musa di kalangan pengikut-pengikut dia, di kalangan orang yang beriman, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, kan? Tidak beriman pada Musa ini kecuali hak ni yang dah ada, pemuda-pemuda Bani Israel dan sebahagian kecil mukmin ahli Firaun, dari kalangan keluarga Firaun sendiri yang telah beriman. Allah kata yang lain close, tak ada lagi. Maka lepas pada itu barulah Nabi Musa angkat tangan, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, dengan sebab hartalah mereka sombong, mereka angkuh, mereka takabur, hancurkan binasa harta mereka. Washdud ala qulubihim, tetapkanlah atas hati mereka, mereka tidak akan dapat lagi cahaya keimanan sebab mereka telah kufur kepada kemuncaknya. Kenapa nak kufur lagi? Sudah mengaku jadi Tuhan. Bukan sakat tak beriman dengan Tuhan, dia sendiri itu Tuhan. Sama juga cerita ini dengan kisah Nabi Nuh AS. Tengok dalam tanda, dalam surah Hud yang kita akan bincang nanti insya-Allah dalam surah yang akan datang. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allahu Akbar. Nuh, kaummu tidak ada siapa lagi yang akan beriman kecuali setakat yang sudah ada. Ketika itu, setelah dimaklumkan kepada Nuh bahawa kalau dakwah lagi pun selepas 950 tahun ini tak ada siapa beriman lagi, maka di saat itu Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan tinggal lagi mana-mana kafir di atas muka dunia ni, binasakan mereka semua. Maka para jemaah sekalian, di sini kita kena belajar, dia panggil fiqhus sunnah. Apa fiqhus sunnah yang kita kena belajar? Bahawa jangan sewenang-wenang kita berdoa ke atas orang musuh-musuh Islam kecuali setelah mereka melampau kejahatan dia, barulah kita boleh berdoa, mendoakan ke atas mereka. Dia panggil doa ke atas orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Nabi Musa direct, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Kata di ulama tafsir, dia kata hadhi ayatun dalilun ala jawazid du'ai ala zalim al-muta'ayyani bima yastalzimun naqsu fi dinihi. Kita boleh berdoa ke atas orang-orang zalim yang jahat itu dengan perbuatan mereka. Jangan perbuatan mereka supaya Allah Ta'ala hentikan perbuatan. Kita kata contohnya orang ini zalim sangat-sangat, pukul rakyat dia, kita kata, ya Allah, ambillah tindakan ke atas penguasa yang zalim ini supaya kezaliman itu tidak ada lagi, supaya rakyat bebas daripada kezaliman, supaya rakyat tidak lagi diancam dengan kejahatan ini, dan supaya agama kami terpelihara. Itu maknanya boleh
doa ke atas orang-orang yang zalim dengan kezaliman yang mereka buat. Tapi kalau setakat orang ni kena kita sikit-sikit ya, tak payahlah. Ya, magi menjumpa ustaz, tolong solat hajat boleh. Biar pecah perut kawan ni. Lah, itu tidak macam tu. Mana kalau setakat orang ambil barang-barang kita ya, boleh ya kita doa, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Kalau dia ambil, hantar balik. Kalau dia tak ambil, Allah Ta'ala maaflah kepada kita. Jadi kita jangan nak doa mudah-mudah, doa kebinasaan. Bila kita berkumpul sekira akak tangan berdoa, ya Allah hancurlah puak ni lah. Kita kena kata, ya Allah hentikanlah kezaliman yang telah dibuat. Jadi kita kena belajar daripada apa yang telah belajar daripada ayat yang kita baca ini. Jadi para jemaah sekalian, bukan semua orang boleh didoakan, dan bukan semua kumpulan boleh kita minta supaya kebinasaan, kecuali setelah kita tahu bahawa mereka ni memang sudah tak ada apa lagi. Tidak ada lagi orang yang akan beriman. Jadi siapa nak tahu? Kita sudah tidak ada wahyu, maka tak boleh kita hancurkan semua. Eloklah kalau boleh kita berdoa ke atas kezaliman yang dibuat itu. Maknanya biar orang panggil di atas zalim al-muayyan, kezaliman itu. Mana kita fokuskan kepada tajuk. Macam saudara-saudara kita di negara yang ditindas, contohnya kita kata penguasa dia sangat zalim, kita kata ya Allah hentikanlah kezaliman ini, balaskanlah kezaliman ke atas mereka. Maknanya biar terhad. Kalau kita kata ni ada setengah pendakwah ni kita dengar over sangat, bila mari musim-musim ancaman kepada kaum, kata ya Allah binasalah puak-puak ni, dia sebut nama negara, kita kata jangan. Kadang-kadang terkejut kita. Kenapa kamu doa? Dalam negara mereka ada orang Islam, ada orang mukmin, ada orang beriman, ada masjid, ada. Kenapa kita tak boleh kita angkat borong begitu? Kita kena terhad kepada kezaliman yang dia buat. Barulah itu dia panggil fiqh berdoa. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Yang berdoanya berapa orang? Yang berdoa Nabi Musa. Tapi kenapa Allah jawab di sini? Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Ini timbul lagi perbincangan para ulama di sini. Kami kabulkan doa kamu berdua, hei Musa dan Harun, ke atas Fir'aun yang kamu doakan itu. Jadi para ulama kata yang berdoanya Musa. Kan? Musa doa. Kenapa Tuhan kata kami perkenankan kedua-dua kamu? Satu, fastaqima, oleh itulah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Di sini sekali lagi kita kena belajar dalam fiqh ad-du'a, iaitu kata di para ulama, seorang doa, yang lain amin. Maka orang itu dianggap sebagai orang yang berdoa bersama. Pasal itulah kalau kita doa, kita dengar orang berdoa, kalau kita aminkan, maka itu kita dianggap juga sebagai orang yang berdoa. Tengok dalam ayat ini. Yang doa Nabi Musa, Harun mengaminkan doa Musa, maka Allah Ta'ala nisbahkan permohonan itu kepada mereka berdua. Li'annal mu'ammina da'in. Kata ulama, orang yang mengaminkan doa itu dianggap sebagai berdoa. Dianggap sebagai berdoa. Ada juga ulama tafsir kata sebab mereka berdua yang pendakwahnya, dikira kamu berdua lah, walaupun kita tak pergi. Maka di sini penting kepada kita
Kalau kita dengar orang baik-baik berdoa, kita aminkan dia. Sebab mengaminkan doa itu sudah dikira berdoa. Ni dak ni. Dengar orang doa, duk buah, yonye. Tangan angkat, mulut lain cerita. Lah. Kalau kita nak menjiwai, kita kena merasai, menjiwai doa yang dibaca oleh sahabat kita tu, kemudian kita aminkan dia. Karena itulah doa-doa itu ada pada waktu yang tertentu. Kata di para ulama, kita kata amin, makna dia ya Rabbi istajibli. Bila orang doa ya Allah berilah keselamatan kepada kami, kita kata amin. Amin dengan makna ya Allah perkenankan apa yang dia minta untuk kami. Maknanya macam kita juga meminta. Dan Allah Ta'ala nak perkenankan doa itu tak ada waktu yang tertentu, itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Bila waktu nak terima doa, itu kuasa Allah. Ada yang orang doa minta boleh selalu. Ada orang minta doa setahun kemudian baru dapat. Tengok, kata Ibnu Juraij, tanda tuan-tuan. Di antara Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakan harta benda mereka, dengan qad ujibat da'watukuma, aku perkenankan doa kamu. Berapa lama? Semalam Nabi Musa doa, hari ini binasa Fir'aun. Tak. Qala Ibnu Juraij, inna Fir'aun makatha ba'da hadhihi da'wa 40 sanah. Allahu Akbar. Fir'aun masih lagi berkuasa di atas muka bumi selepas doa Nabi Musa itu 40 tahun. Wa qala Muhammad bin Ka'ab wa Ali bin al-Husain 40 yauman, 40 hari. Wallahu alam yang mana satu yang pentingnya, waktu nak mustajab doa ni bukan waktu kita. Waktu mustajab doa, waktu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kita yang menetapkan. Kita hanya apa dia? Kita hanya boleh berdoa. Diminta supaya berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla, tapi waktu bila nak kabul, wallahu alam. Kata di Ibnu Juraij, yaqulun, mana para ulama sejarah mengatakan di antara Rabbana tmis wa qad qala qad ujibat da'watukum 40 sanah, 40 tahun. Masya-Allah, tabarakallah. Kita hari ni angkat tangan 2 kali doa, ya Rabbi, ya Rabbi, esok mengamuk. Malah dah aku doa. Kenapa? Allah tak perkenankan doa kita. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa doa begitu lama, kan, sehingga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baru 2 hari dah frah dah. Kita kata jangan begitu, wahai para jemaah sekalian. Ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, Allah tak sayangnya dia. Kita kata kenapa? Dia kata saya dah 3 tahun dah doa tak dapat lagi. Allahu Akbar. Kita kata Nabi Musa 40 tahun. Wafi riwayat 40 hari, wallahu a'lam. Yang penting kita ambil hak. Paling awal pun 40 hari. Yang lama 40 tahun. Biasa ulama tafsir ni, kalau dia tak di atas tu, maknanya hak tu hak lebih agak kuat sikit riwayat, kan. Wallahu a'lam. Yang penting dalam Quran tak sebut jarak di antara doa Nabi Musa dengan qabulul al-ijabah, diperkenankan doa. Allah Ta'ala tak sebut. Para ulama tafsir mencari-cari maklumat, dia kata 40 tahun. Jadi sabarlah para jemaah sekalian. Kalau doa kita baru 3 hari, 40 hari, 4 tahun tak kabul lagi, kita kata Musa 40 tahun, kan? Berapa lama nak boleh? Jangan frust, teruskan berdoa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada episod yang kelima ataupun mungkin yang terakhir ini, tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Tengok ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
Allahu Akbar. Habislah, ini episod yang kelima. Cerita tadi ada sikit lagi yang tertinggal. Kata di para pengkaji sejarah, nih, hak Nabi Musa doa tadi tu. Engkau telah beri perhiasan yang banyak kepada Firaun dan geng-geng dia. Kata ni pengkaji yang duk korek di Mesir tu, mumia apa dia, mayat-mayat Firaun dan geng-geng dia, katanya mereka ni kalau jumpa penuh dengan emas, dengan perhiasan dalam keranda mayat dia tu. Maknanya penemuan-penemuan yang ditemu, harta-harta tidak harta karun itu, harta geng-geng Firaun ni sangat banyak di dalam disimpan dalam bumi sekali dengan mayat puak-puak dia. Artinya memang kaya sengoti lah puak ni kan. Kaya sungguh, sehingga sampai peringkat harta dia begitu banyak. Kalau tengoklah, baru je kita tengok dalam berita baru ni, penemuan baru mumia ataupun mayat-mayat puak-puak Firaun, sebab dia banyak ni jumpa dalam keranda dia tu harta-harta yang banyak, menyebabnya jadi sombong. Baiklah, sesalah sombong tak sombong pun, tengok apa jadi dalam ayat 90 ini. Allah kata apa? Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Dia panggil laut, dulu dalam bahasa dia panggil Laut Qalzum, Laut Merah sekarang ni. Lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Jadi pobok ni kena kejar, larilah. Nabi Musa bawa Bani Israel berjalan nak keluar daripada Mesir, tak sempat keluar, dikejar oleh Firaun. Sampai-sampai di tepi laut. Pengikut Nabi Musa kata, ya Musa, inna lamudrakun, kita kena tangkap dah Musa. Firaun belakang kita. Nak kata apa? Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Tidak, kita tidak akan ditangkap. Kita ada Allah yang akan tunjuk ke mana jalan kita nak keluar. Di sinilah para jemaah sekalian, ingat tak motivasi Nabi Musa kepada kaum dia, kepada Bani Israel yang beriman, supaya ingat, supaya bertawakal kepada Allah. Sebab apa? Di saat ujian begini, ketika itulah Nabi Musa peringatkan balik, alallahi tawakkalna, kita bertawakal kepada Allah. Bila Bani Israel kata, ya Musa inna lamudrakun, kita kena tangkap Musa. Musa kata, la, kalla, inna ma'iya rabbi sayadin. Tidak, kita ada Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Pada ketika itu dalam ayat Quran ini, Allah Ta'ala ringkaskan dalam cerita ini, sebab kita dah bincang panjang dalam kisah yang lepas. Allah kata apa? Ya Musa anidrib bi'asakal bahra. Musa, tongkat kamu tu pukul laut. Bersama mana tongkat? Tongkat bersama mana? Tongkat wahala kambing besar ni. Tapi Nabi Musa pukul laut, pang. Terbelah laut seperti bukit. Kataudil azim, seperti bukit. Lorong, 12, semua pengikut dia masuk. Sudah semua pengikut Nabi Musa melepas, Firaun duk cegak. Nak pergi ke tak pergi? Nak masuk dalam laut ke tidak? Ada kata Firaun tak mau. Ada kata, jalan. Kejar. Dia terlupa, jalan tu laut. Bukan terowong macam zaman kita ni kan. Laut ni kalau bercantung, mati. Habislah. Direngkaskan kisah, dipendekkan cerita, masuklah Firaun. Bila masuk, semua tentera Firaun masuk, laut, tutup balik. Ketika itu Firaun pun hampir-hampir tenggelam. Dia pun berkatalah, Firaun kata apa? Firaun berkata apa? Tengok. Firaun kata, 3 perkara dia minta benda sama. Tanda tuan-tuan, ini dipanggil ilmu tadabbur. 3 perkara yang diminta benda yang sama. Yang pertama dia kata, qala, kata Firaun, pada saat yang genting, yang gawat itu, Firaun kata, amantu. Tulis. Itu nombor 1, kan? Amantu, aku telah beriman. 1, annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel, bahawa tiada Tuhan yang
yang benar melainkan Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. 2. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah. Kata di para ulama Islam, dia kata Fir'aun tak usah duduklah merayu. 3 permintaan. Kalau kata amanat kan, apa ni, puak-puak siapa dia ni, ahli sihir, sepatah dia kata. Ahli sihir tak cakap panjang. Dia kata dia telah beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun, kan? Aku beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Tapi kenapa puak-puak Fir'aun ni panjang sangat ni? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. 3 perkara yang sama. Puak-puak apa ni, puak ahli sihir kata amanna bi rabbil alamin. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dia ni panjang. Sebab apa? Kono-kononnya lah, kono-kononnya. Dia panggil rumzul bila orang berhajat ni kak, panjanglah cerita dia, rayuan-rayuan dia supaya diterimakan iman dia. Tapi Allah Ta'ala telah mati orang panggil mati awah, telah tetapkan bahawa kalau di saat itu tidak diterima lagi. Tengok dalam ayat 91. Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Allahu Akbar. Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau nak beriman? Lah ni, lepas nyawa sudah nak cabut dah, baru nak beriman. Padahal sungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Nak apa dah? Talih dah. Bukan masa kita nak terima, sebab masa ni sudah tamat, penerimaannya sudah tidak ada lagi. Habislah cerita. Kata di para ulama Islam, dia kata pintu taubat, tanda tuan-tuan, pintu taubat kita ni tertutup apabila nyawa sudah dihalqum. Nyawa sudah dihalqum, maka pada ketika itu tidak ada lagi penerimaan taubat. Taubat tidak diterima di saat itu. Kita hari ni pun kalau nak apa? Kalau nak taubat, kalau nak apa ni, nak kembali kepada Allah Ta'ala sebelum nyawa dihalqum. Kalau nyawa sini ngak-ngak, malaikat maut sekeliling depan kita, kan? Pada waktu itu tidak ada faedahnya lagi. Sebab apa tidak ada faedah? Sebab pintu taubat sudah ditutup. Tanda tuan-tuan, pintu taubat ni tutup dua masa. Bagi individu ketika nyawa dihalqum, pada masa tu dia nampak dah. Kalau dia beriman tak ada faedah. Satu lagi, ketika matahari naik di sebelah barat, itu tempat yang kedua semua sekali lah. Baiklah para jemaah sekalian, tanda bila ke tarikh berlakunya kebinasaan ini? Jawabnya pada hari Ashura 10 Muharram, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sampai di Madinah pada hari Ashura, dia tengok orang Yahudi puasa. Nabi kata, puasa apa ni? Mereka kata, hari ini hari yang besar, hari Allah Ta'ala selamatkan Musa dari Fir'aun, maka kami berpuasa syukran lillah. Nabi kata, antum nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami orang Islam lebih berhak menghormati Musa daripada puak-puak Yahudi yang kacau tu. Fasumu, naklah kamu berpuasa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tanda tarikh hari Ashura yang kita berpuasa itu hari Allah Ta'ala selamatkan Musa dari Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam. Bila Fir'aun tenggelam, Allah Ta'ala tak mau hilangkan sejarah, maka dikembalikan mayat Fir'aun. Tengok dalam ayat 92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
Maka pada hari ini, hari Asyura ni, kami biarkan engkau, hei Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa dari ditelan oleh laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Tengok dalam nota ayat 330. Demikianlah kesudahan Fir'aun yang menderhaka kepada Allah Ta'ala, dan telah dibinasakan di tengah-tengah laut dengan hinanya. Semasa ia hampir tenggelam, barulah ia menyatakan imannya, setelah ia berputus asa dari mendapat sebarang bantuan untuk menyelamatkannya. Tetapi imannya itu sudah terlambat dan tidak berguna lagi. Iktibar yang boleh diambil dari kisah kesudahan Fir'aun ini ialah, orang-orang yang berada dalam maksiat dan segala perbuatan dosa, janganlah menangguhkan taubat dan amalan baiknya ke saat yang akhir. Hari ini kita tengah sihat. Para jemaah sekalian, para penonton kita masih sihat walafiat. Kalau sakit pun masih lagi boleh berfikir taubat, kembali kepada Allah. Harta-harta yang banyak, kalau ada harta zalim yang kita ambil, lepaskan harta itu ke Baitul Mal. Ataupun harta-harta yang halal, lepaskan harta itu supaya menjadi aset kita di akhirat. Kan? Jangan tunggu nak mati baru nak sedekah, tak jadi. Kan? Saat yang akhir itu bukan saja tidak diketahui datangnya, tetapi juga kalau bertaubat pun tidak berguna lagi. Taubat pun tak guna, apa pun sudah tidak guna. Jadi kisah kedatangan mayat Fir'aun ditimbulkan balik oleh Allah Azza wa Jalla ini panjang. Ana ada cerita banyak kali. Seorang pengkaji, nama dia Profesor Dr. Murais Bukai, yang mengkaji tentang mayat Fir'aun, akhirnya dia masuk Islam sebab dia tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dalam ayat ini. Fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami selamatkan. Murais ni orang Perancis, diperintahkan supaya mengkaji bedah mayat Fir'aun. Dia bedah-bedah tengok, oh, Fir'aun mati dalam laut sebab dalam paru-paru dia ada garam. Oh, gini, analisa. Kagum dia dengan analisis yang dia buat. Tiba-tiba orang Islam kata, bos, prof, tak sedap kagum lah. Quran aku cerita dah 4,400 tahun dulu, memang Fir'aun mati dalam laut. Apa boleh? Katanya, tangan dia, kan, kalau kita tengok dalam mayat Fir'aun ni, tangan dia orang ikat gini. Bila dibuka ikatan, terangkat gini tangan. Sebab apa terangkat? Kata di para ulama, sebab sebelah tangan dia pegang tali kuda dia, sebelah lagi pegang dia punya perisai. Duduk gini tangan dia. Lepas dia tak naik. Wallahu a'lam. Yang menyebabkan tuan-tuan tengok dalam, cari dalam internet, Murais Bukai. Sebab Islam dia kerana belah mayat Fir'aun. Jadi kita yang tak belah mayat ni pun, kita belah kepala otak kita, minda kita, mengkaji, mentadabur, melihat apa yang telah Allah Ta'ala buat kepada Fir'aun dengan kebinasaannya. Akhir ayat cerita tentang Bani Israel ini, ayat 93. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan sungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik. Sesudah binasa Fir'aun, Bani Israel boleh rehat situ. Katanya dia yutan balik ke Mesir, boleh ambil balik rumah-rumah dia hak mereka tinggal dulu. Dan rumah-rumah yang ditinggal oleh Fir'aun dan geng-geng dia, boleh ambil balik. Dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Musnahlah pula, baru ni susah. Maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad. Ini hak pengikut Bani Israel kemudian ni lah. Melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata, sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dengan Bani Israel di dalam perkara ini. Setelah binasanya Fir'aun, maka Allah Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel,
Tapi gitulah perangai Bani Israel dalam seri lepas kita tu. Lepas dia pergi laut, dia tengok anak lembu, enak juga. Ij'al lana ilahan. Masya Allah. Tamatlah episod kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat 94 dalam cerita yang lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.